الهدى ودين الحق يدعوه على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Kita dahulu sama kita menyatakan ketinggi orang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena oleh Tuhan Tuhannya kita diberi kesempatan, ruang, kebebasan dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut kembali dan pengajian kita. Insyaallah Tuhan akan sambung ciri yang ke-10, ciri ketuhanan wal hayyul qayyum. Lalu kita baca ayat kursi, beberapa ciri yang Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan pengenalan terhadap diri dia melalui ciri yang ada pada diri. Banyak ayat kursi itu dia cerita dia mempunyai ciri hayyul ladzi yang tidak hidup dan yang tidak mati. Baik, kita akan sambung dalil. Amalan ini dalil adanya ciri yang bernama penghidup atau dalil dia. Jadi konsep pengenalan ketuhanan ini mesti kita faham dan mesti ada dalil. Mesti ada sokongan dengan dalil. Barulah dia sempurna. Kalau faham tanpa dalil, dia panggil taklid. Tidak sempurna iman. Kita kata Allah ni ada ciri kesempurnaan. Ya, apa dia ciri kesempurnaan? Kita kata ciri kesempurnaan itu antaranya dia ni hidup penghidup. Dia ada ciri, dia hidup ni bukan dengan roh, bukan sama dengan kita. Dia hidup ni dengan ciri dia. Kita ni hidup dengan roh, hidup dengan alam. Tidak ada alam, maka tak hidup kita. Lepas tu kita boleh mati. Mati itu merujuk kepada keluar roh. Apabila roh berpisah daripada jasad, maka dipanggil mati dalam istilah agama. Namun kalau kita bergantung hidup kita ini dengan alam. Alam itu Allah cipta yang namanya roh. Dan roh itu uniknya tak dapat dikesan. Saya banyak kalau orang tanya Nabi pun hanya sebut apa yang Allah Ta'ala ajar sahaja. Allah tak beritahu. Allah kata kalau orang tanya berkaitan dengan roh ini, kamu hanya jawab roh amri rabbi. Roh ini urusan Tuhan aku tak tahu. Nabi akan jawab itulah. Kalau Allah ajar kepada Nabi, kerana Allah tak berita bagaimana uniknya diri roh ini. Dia ada tapi tak dapat dikesan di mata dia. Tapi dia ada. Takuinya tu roh ini. Kerana kita hidup ni, kita hidup dengan roh. Sebab tu kita hidup, dia panggil istilah dalam akidah selama-lama. Hidup kita ini selama-lama. Cuma beza dia, lama kita menerima binasa. Tetapi selama-lama Allah tak terima binasa. Kita pun roh kita ni Allah tak mati, Allah tak binasakan ini. Lepas tu kita akan hidup selama-lama. Cuma berbeza adat takdir. Iaitu kalau orang nampak perempuan, dia akan rasa perempuan dia pun rasa excited untuk prepare. Kenapa? Dan kita hidup selama-lama. Mati ni itu istilah saja, istilah dunia. Kerana berpisah roh ini pastilah. Sedangkan roh itu dia hidup. Baik. Dalil dia
Apabila kita tak boleh bagi dalil, maka tak sempurna iman kita, kepercayaan kita. Dipanggil mukallid, orang yang hanya ikut-ikutan sahaja. Maka dia ada bilang di situ. Kalau pertama, orang ikut tanpa ada dalil, kata adanya Allah ini, tanpa dia nampak dengan dalil, maka dipanggil orang yang ikut-ikutan, tak sempurna iman. Nah, sempurna iman, dia kena nampak, faham dan juga ada dalil. Dalil ni dalil apa? Dalil yang asalnya lah dalil menggunakan akal. Tak perlu dia boleh ambil dalil daripada hadis, dalil daripada Quran. Memang kita pun tak tahu kalau dalil daripada Quran. Orang tanya kita, Allah ada lah? Ya ada. Cuma bawa mana dalil Quran yang kata Allah ada? Kita tak tahu. Adakah haram? Tak haram. Adakah boleh nama kita ada iman? Percaya ada Allah? Ya. Kenapa? Kerana kita basicnya kita dituntut supaya kita boleh mengumpulkan dalil menggunakan akal. Apa dalil ada akal mudah. Dalil pendek dia ada dua dalil. Pertama dalil pendek yang dipanggil dalil ijma'. Yang kedua dalil tafsir yang dinamakan dalil panjang ini dinamakan dalil tafsir. Panjang pendek itu cara kita fikir. Yang waktu ialah pendek saja. Mana dalil Allah ada? Dalil ialah alam ini. Ada Allah ini tanda dia buat alam kita ini. Adanya kita ini tanda ada yang Allah Ta'ala. Bukan kita jadi sendiri. Dan alam ini tak jadi sendiri. Dunia apa, bukit bukan gunung ganas, dia tak jadi sendiri. Dia ada owner dia, ada Tuhan dia. Maka Tuhan dia itulah dipanggil Tuhan. Itu saja dalil kita. Ada kosok, ya. Itulah dipanggil dalil wajib kata orang alam. Cuma kalau dia nak detail, itu dipanggil tuntutan atau kifayah. Detailnya cara kritik. Ini dia sebut detail lah. Baik, mana dalil? Dalil atas adanya sifat hayat. Sifat hayat ni iaitu sifat penghidup. Kita dah tahu mana. Bila sebut sifat hayat, iaitu sifat yang jenis betul-betul ada pada diri Allah. Dia panggil sifat hayat. Kita panggil penghidup. Sifat yang ada pada diri dia. Dan sifat ini dia tidak ada fungsi khusus. Tak macam kudurah, tak macam iradah. Dia tak ada function secara spesifik dia. Cuma dia sifat ini dia panggil musahhifu liman qamat bihi idrak. Ada sifat ini di zat Allah Ta'ala untuk apa? Untuk membenarkan ataupun sebagai syarat untuk keberadaan sifat-sifat yang lain. Dia kena hidup dulu baru boleh berfungsi sifat lain. Allah Ta'ala hidup, boleh berfungsi secara sempurna kudrah dia. Apabila dia hidup, berfungsi sempurna sifat iradah dia. Untuk dia decide apa saja yang buat. Kena ada sifat penghidup. Itu dia panggil sifat penghidup yang ada pada diri Allah Ta'ala ini. Untuk apa dia? Untuk menyempurnakan segala sifat-sifat ma'ani lain. Segala sifat ma'ani lain yang tujuh diberikan. Kudrah iradah, ilmu, ayat, sama, bakar, kalam. Tujuh itu ciri yang betul-betul ada pada diri dia. Mana betul-betul ada ni? Kalau Allah buka kasyaf, buka hijab mata kita, kita boleh nampak diri Allah, boleh nampak ciri pada diri Allah. Cuma sekarang ni Allah tak muncul lagi kasyaf. Bila dia membuka kasyaf, janji dia ketika mana kita berada di syurga, ketika itu dia buka penglihatan kita untuk nampak diri dia yang sebenar. Diri dia sebenar. Hari ini tak nampak lagi. Hari ini baru duduk baca, dapat info, buat cari sama berkaitan dengan ciri Tuhan. Nampak tak lagi? Baru faham. Orang panggil untuk panggil nampak dengan hati. Nampak juga, tapi nampak dengan hati kita. Yang kata Allah ni ada yang tidak, ada lagi bakal, ada yang tak serupa dengan yang baru, ada yang tidak berhajat dengan kepada yang sesuatu yang lain. Itu kita faham. Kita nampak dengan hati. Baik. Itu mana hayat. Dan dalil atas adanya sifat hayat, sifat penghidup ini, ada dalil dan tidak mati dua-dua. Dan dalil tidak mati. Dia combine, kita selalu sebut ke mana?
konsep wujud dengan istihadah ini kita selalu sebut ini merupakan model yang diambil daripada Al-Quran. Sebagai model pengenalan kepada Tuhan. Dia akan buat dua. Mesti ada sifat Allah yang bernama penghidup, dan mesti Allah Ta'ala itu tidak mati. Dua, mesti penghidup dan mesti tak mati. Itu dua ciri yang ada pada diri. Dan tidak mati itu ialah, ini dalil. Mana dalil yang kita nak kata Allah Ta'ala mesti? Apabila kita nak buat keputusan mesti Allah ada sifat yang namanya penghidup, dan mesti Allah Ta'ala itu tak mati, kena ada dalil. Dalil itu ini keputusan ini dari zat dia kan. Kita fikir sehingga keputusan kita buat mesti ke mana-mana pun Allah ada ciri yang namanya penghidup, dan mesti Allah Ta'ala tak mati. Begini. Baik, ialah kita fikir. Ini analisis dia. Dipanggil dalil menggunakan akal. Ialah kita fikir dan pilih. Fikir dan pilih. Dan itu dipanggil akal. Kita fikir. Dia punya akal pasti. Fikir dan pilih. Pilihnya apa? Iaitu merenung. Fikir dan merenung kejadian. Merenung apa? Merenung kepada makhluk ini. Merenung kepada kejadian Allah Ta'ala. Kita tengok kejadian Allah Ta'ala, maka kita fikir dan kita renung. Maka ni kalau kita fikir, saya keluar keputusan mesti Allah ada sifat yang bernama penghidup. Dan lain lagi satu, mesti kita fikir mesti Allah Ta'ala tak mati. Tak boleh kalau Allah Ta'ala mati. Tak boleh kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat penghidup. Kenapa tak boleh? Jika tidak ada pada Allah Ta'ala penghidup. Kalaulah dia tidak ada sifat yang nama dia penghidup itu nama sifat mati. Jawab dia, nescaya adalah dia Allah dimati. Kalau dia tak ada sifat penghidup, maka dia mati. Dan jika dia Allah mati, nescaya tak dapat menjadi dia Allah akan makhluk ini. Kalau Allah mudah je cara dia, kalau fikir dia, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat yang namanya penghidup pada diri dia, nescaya Allah Ta'ala mati. Kalaulah Allah mati, maka tidak ada benda atau makhluk yang duduk depan kita. Kalau dah dia mati, nescaya tak boleh untuk mencipta kejadian atau makhluk. Jawab dia, iaitu batil. Dan iaitu kalaulah Allah mati dan nescaya dia tak dapat mencipta akan makhluk yang ada depan mata kita ini, dan iaitu batil. Iaitu batil maknanya tidak sebenar. Kenapa tak benar? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Itu batil, minta kepada batil. Batil maksudnya Allah Ta'ala tak boleh nak cipta makhluk kalau dia mati. Maka pernyataan tersebut tidak benar, tak boleh diterima. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Musyahadah ni alam betul, alam dunia ni tempat orang panggil alam musyahadah. Alam musyahadah ni maksudnya tak boleh. Kenapa? Kerana kejadian atau makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu ada depan mata kita. Itu ada depan mata kita ni dipanggil sudah. Kita boleh kesan dengan musyahadah. Itu makna makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sudah ada dengan musyahadah. Kita boleh kesan dengan mata kita, boleh kesan dengan telinga kita, dan boleh kesan dengan panca indera yang lain. Itu dipanggil alam musyahadah.
beza alam roh dengan alam wahid. Musyahadah dia boleh nampak, dia boleh besar. Sebab roh ni perempuan, apabila pahala, orang tanya, kenapa pahala tak nampak? Sebab pahala dia bukan alam musyahadah. Itu dia mudah. Tahu dia point dia perempuan, mudah untuk kita jawab. Pahala dia bukan Allah cipta untuk alam musyahadah. Sebab tu dia tak boleh nampak. Tak boleh cium pahala. Walaupun asal pahala boleh dicium kalau Allah buka hidang. Dia punya aroma pahala sangat-sangat wangi. Aroma dia. Pahala tu dia mengeluarkan aroma. Sebab dia ada diri. Pahala tu dia benda yang wujudi. Benda yang ada, benda yang tak ada diri. Tetapi kenapa Allah tak buka kasyaf? Tak boleh nampak. Kerana dia alam berbeza. Allah cipta pahala ini untuk alam akhirat. Ataupun kita panggil alam yang lain daripada musyahadah. Cuma dia ada. Kalaulah Allah buka kasyaf, maksud buka kasyaf ni buka penglihatan kita, maka baru nampak. Tapi kalau ada musyahadah, kita boleh connect tanpa Allah buka kasyaf. Perempuan saya nampak, kalau keluar bau saya boleh cium. Kenapa? Kerana perempuan ini dipanggil alam musyahadah. Alam yang boleh nampak tanpa Allah buka kasyaf kita. Baca alam tubuh, kita tak dengar suara dia, kerana dia berbeza dengan kita. Walaupun dia ada suara, roh dalam tubuh ini dia boleh, dia ada suara dia boleh bercakap, tetapi kita tak boleh connect dengan mereka. Kenapa? Dipisahkan oleh anak berbeza. Itu sahaja. Benda yang kita kena akui, konsep kewujudan benda itu, walaupun dia ada berbeza. Kadang-kadang orang tak berapa nak confident sangat pasal pahala besar. Sebab dia tak nampak. Orang kata pahala besar ni dia tak berapa nak excited apa. Sebab dia tak nampak. Cuba hulu duit dia. Dia nampak duit itu sebab alam musyahadah. Nampak RM. Sebab alam musyahadah dia nampak. Tapi pahala dia tak nampak. Dan duit ni pula perempuan dia tak laku lah bila itu keadaan. Dia tak ada lah. Dia panggil duit ni pula tak nampak alam roh. Dia bertukar. Tak nampak dah duit di alam roh. Dia nampak dalam bentuk lain. Dalam bentuk apa? Aset dia dalam bentuk apa. Sebab itulah dibincang dalam kitab. Ada tempat yang malaikat catat di bawah. Bukan tak mau. Malaikat yang follow kita, kiraman katibin, dia hanya follow tempat yang bukan maksiat. Kalau tempat yang maksiat dia tak follow. Contoh kita masuk jalan, dia tak follow. Dia buku kat luar. Orang tanya apa? Lepas tu dia nak rekod macam mana? Kita buat kerja dalam tanah. Kejap pun dia belok kata malaikat datang. Kalau baik, kalau ada pahala dia catat. Kerja dia mencatat pahala. Dan kerja sebelah lagi mencatat dosa. Dia tak akan miss. Dia taat kepada Allah, tak akan termiss. Kita jadi termiss ni. Catatan. Dia tak miss. Ini antara cekak mereka. Tapi dia tak follow kita pada tempat-tempat yang dia panggil tempat yang tempat yang mustabzah, tempat yang kotor, tempat yang maksiat. Kalau penjamban tu tempat maksiat, tapi tempat yang kotor, dia tak perlu. Lepas tu macam mana dia boleh record? Dia boleh record berdasarkan aroma. Kalaulah dosa itu dia mengeluarkan aroma dia, iaitu bauan yang keji, bauan yang busuk. Dan kalau pahala, dia akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Kenapa? Kerana benda itu ada. Konsep benda wujudi kena faham. Jadi pahala itu dia bukan benda yang makhluk, dia bukan benda yang amrun akibat, tapi benda yang wujudi, benda yang ada. Semua tak nampak. Lepas tu mereka yang mencatat kalau kita buat kerja tak hidup ataupun kita buat pahala. Kita boleh buat pahala dalam tanda pun. Etika dalam tanda kita dalam kita mampu-mampu dia senarai. Kalau sunat dalam tanda banyak makna yang kita buat perkara sunat dalam tanda ada pahala yang direkodkan oleh kiraman katibin. Dia rekod berdasarkan walaupun dia tak ada bersama kita, dia rekod berdasarkan
memang ada. Tak payah tanya itu. Bapak aku dia kata tak mati. Lalu dia kata, orang tak masuk, mereka tak masuk. Dan mereka mau dia masuk semua tu Pak. Dapat keberadaan dia masuk. Mereka mau. Itu yang menjadi confuse. Baca hadis. Siapa belanja di rumah, siapa ada patung di rumah, mereka tak masuk. Mereka mana yang tak masuk? Bukan mereka mau, iaitu malaikat rahmat. Malaikat rahmat tetap dia tak masuk. Kiraman katibin ada sama kita, dia masuk. Kiraman katibin akan bersama-sama dengan kita. Dan juga mereka mau kalau sampai pada waktu tempoh, jadi Allah perintah cabut nyawa kita, di mana saja kita berada, dia akan atur, dia akan patuh, nanti akan sampai lah. Masa cukup masa sampai. Sebelum cukup masa tu dia lawat dulu. Banyak dalam hadis tu. 7 hari, 40 hari ada orang kata hadis tu. Memang dah tak boleh dhaif pun kita hadis saja. Jadi dia akan datang lawat. Makhluk sama kita tu memang dia tak melawat lah. Mereka sama kita di tumpah 2. Kiraman katibin dia minta rahmat. Itu nak banyak buat kerja, buat benda lain di rumah sebab nak meramaikan. Banyakkan mereka ramai. Mereka ni adalah orang positif. Sebab tu tempat mereka ramai tempat dia tenang. Sebab dia bawa aura positif mereka. Lagi ramai tempat ada mereka, lagi tenang tempat. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu, kesimpulan. Kalau begitu macam mana? Kalau dah makhluk ada depan mata kita, kita boleh tengok dengan musyahadah. Kalau begitu itu merujuk kepada makhluk boleh kita kesan dengan panca indera. Makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Tetaplah dan kejaplah di hati. Ini dia punya orang panggil rizal ni. Lepas kita fikir, inilah dia punya orang panggil penatijah dia. Tetap dan kejaplah. Tetap dan mantaplah di hati. Apa yang mantap di hati kita? Bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat penhidup. Ada kita fikir kalau Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat penhidup, nescaya dia mati. Kalau dia mati, tak boleh cipta, tak boleh buat makhluk. Dan kalau Allah tak boleh buat makhluk, maka itu batil. Kenapa tak betul? Kerana makhluk dah ada depan mata. Kita ini pun dipanggil lahir natijah dia. Apa natijah dia? Kesimpulan. Kesimpulan dia kejap dan tetap mantap. Dan dia panggil Allah tafsir pada tetap. Ini gaya bahasa ulama kita semua banyak. Dan ini bukan benda yang lain. Ada dan ini benda yang sama kita tafsir pada perkataan Allah. Dia orang panggil apa? Lepas dan ada dan yang memang berbeza. Ada dan yang memang dia nak menafsirkan perkataan Allah. Itu dipanggil dan, itu dipanggil apa? Tafsir daripada Allah. Dan mantap di hati. Apa yang mantap itu? Tetap ini kejap. Tetap dengan kejap dan mantap sama. Bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat yang nama dia penhidup. Dia tidak mati. Dia hidup dan tidak mati. Ini dia panggil Allah Ta'ala suruh apa? Konsep wujud yang dihalang. Penhidup itu mesti ada sifat yang nama penhidup. Kenapa mesti lah? Tapi dia tak butuh kata lain. Kita faham tak? Bila buat kesimpulan, natijah dia mesti Allah ada sifat yang nama dia penhidup. Itu dipanggil dalam istilah akademik dinamakan wujubun. Dinamakan mesti ada sifat penhidup. Kenapa kita kena buat mesti? Dan mesti itu keputusan yang kita nak buat apabila kita nampak. Kita fikir Allah Ta'ala ni kena ada sifat yang nama penhidup. Kenapa kena ada? Kerana kalau dia tak ada penhidup, dia mati.
Kalau dia mati dia tak dicipta, makhluk itu ada. Bukan makhluk itu ada, makna mesti. Itu lain mesti. Mesti ada pada diri dia sifat tertentu. Mesti itulah perempuan dipanggil kata kunci dan ilmu akidah, jadi tutup oleh Allah Ta'ala untuk kita buat keputusan. Bukan kita buat keputusan peniru. Kita tak perlu kerja peniru itu, memang dah Allah Ta'ala dah ada di diri. Tak perlu kita kata Allah Ta'ala ni kena cari apa yang ada pada diri Allah. Tak perlu kata ini, memang dah ada dah pada diri Allah. Yang kena ni lah, kena ambil tahu. Kena ambil tahu apa dia? Kena ambil tahu diri Allah ini ada ciri yang macam mana. Dan selepas kita ambil tahu, kita dituntut apa? Kita dituntut buat keputusan. Betul tak Allah Ta'ala ada peniru? Betul. Betul tu lah dalam masa kira ni dia kena buat keputusan dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk hukum akal. Kena buat keputusan mesti Allah Ta'ala ada sifat peniru. Lagi mesti Allah Ta'ala kena dulu. Kalau ada satunya mungkin ada ruang kemungkinan Allah Ta'ala hidup, tapi boleh jadi 200,000 tahun akan datang Allah Ta'ala boleh jadi dia mati juga. Kena ada sifat yang keduanya, sifat peniru dan sifat tak mati. Karena dalil dia Allah Ta'ala kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka serahkan diri kepada Allah. Tawakal maknanya serah diri, serah urusan kita kepada Allah. Lepas kita buat, kita dah melakukan usaha kita mengikut tuntutan dan perintah Allah Ta'ala, suruh usaha apa sahaja kerja buat kita. Lepas kita usaha, kita hanya sekadar melakukan usaha, kemudian kita serah kepada Allah Ta'ala. Allah mana? Allah Ta'ala kata Al-Ladhi, Allah Ta'ala kata Hayyi Al-Ladhi Layam. Allah yang ada sifat peniru. Jangan bimbang, kita semua bukan kepada Allah yang akan handle urusan kita ini. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup, la yamut, tak mati. Di situ dulu dia hidup dan tak mati. Itu dia yang konsep ni bukan dicipta oleh para ulama. Konsep dia ini mesti hidup, mesti tak mati. Konsep ini Allah yang declare. Kita follow tak? Kenapa cuma kita bincang ilmu, dari segi ilmu, kenapa Allah cerita juga dia tak mati? Kerana sifat dia tak mati untuk menutup ruang andaian. Kok ada kita kata mungkin Allah melemah, Allah yang akan mati pada kita. Itu dia pada hidup lama-lama. Habis. Itulah ni tetap dan kejam di hati bahawa ada Allah sifat peniru. Itu dia panggil itulah. Kejam, tetap dan kejam. Mana kejam itu tak dia panggil apa? Dia panggil kejam, tetap ini dalam bahasa kiri dia panggil jazam ini, dia panggil mantap ini tak mengoyak. Tak berganjal. Tak berganjal. Buatlah macam mana pun, paksa macam mana pun, tak berganjal. Dia dah nampak tak? Siapa tu mengaku, dia takkan mengaku lain daripada ni. Dan dia dah nampak dah Allah mesti ada sifat peniru. Allah tak mati. Paksalah dia, buatlah macam mana pun, dia tak akan tukar fahaman dia. Itu dipanggil tetap dan kejam. Bukan boleh saling dia, itu tak kejam lagi. Bukan boleh jadi. Orang pusing, ni perempuan, boleh jadi juga. Untuk kita tengah pergi lagi tu. Macam bila perempuan, bila dipaksa, bila berapa. Ini tengok bila mantapnya fahaman dia kepada Tuhan. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia nampak dengan hati dia. Sehingga terkeluar terpantul di mulut dia, menyebut apa dia? Dia sebut ciri Tuhan. Dia sebut Ahad. Ahad itu ciri Tuhan. Dia tak sebut Allah, tak sebut nama Tuhan. Dia hanya sebut ciri Tuhan. Ahad, Tuhan ini Esa. Dia nampak. Buat apa pun dia nampak. Tuhan ini Esa pada zat, Esa pada ciri dan Esa pada perbuatan. Dia nampak perbuatan ini, nampak zahir yang jahat. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang buat dia. Nampak? Itu dia rasa kebersamaan dia dengan Allah.
Atau orang panggil apa? Orang panggil menjiwai, merasai, meresap dalam jiwa dia berkaitan dengan ciri Tuhan. Sehingga dia tak sebut nama Tuhan, dia nampak ciri dia. Dia nampak ni, zahir itu keluar, walaupun sakitnya, Abu Jahal tarik, kita nak pada bahasa ikat tangan dia, ikat kaki dia, tarik nak kuda. Bila di tengah-tengah saat padat pasir, tengah panas tu, bukan waktu pagi, tak ada masalah apa, gili-gili je. Ini bukan gili-gili, memang meletup. Ulama sebut dalam kitab sirah, badan Abu Jahal seperti dipanggar di atas api. Saat panas dia tarik pada pasir, bukan panas dalam kacaya, tak boleh. Kita tak tahu kalau panas. Nak pada pasir, kalau ada untuk main iklim, kita yang satu istiwa. Dia bukan masuk dia bukan iklim panas. Di negara Arab, dia termasuk iklim panas. Panas tak panas dia ni, kalau ketika mana dia biar, bukan ketika saat naik, ni biasa. Bukan ketika dia tinggi, temperature dah biasa. Biasa pun kita tanam telur, masak telur. Daripada pasir itu ambil telur, kita campur telur, keluar, masak separuh. Jadi mudah nak masak telur. Tuku saya kata dia nak buka dulu. Dia kata orang sana nak masak telur, tak kacau kau. Tak campur. Lempar dalam pasir, dia kata tunggu setengah jam, sejam, masak telur. Kita bukan duduk campur perempuan dengan telur-telur kita masak. Dia memang dia panas tak panas pada pasir. Bayangkan Abu Jahal, dia tak apa? Apabila dia ada keluar apa? Keluar Ahad itu dia nampak apa? Dia nampak satu diri Allah, satu ciri Allah, satu perbuatan pada Allah Taala. Dia duk buat dia ni memang Abu Jahal, tapi hakikatnya Allah cipta perbuatan pada Abu Jahal. Dia nampak. Maka dia nampak rupa-rupa apa pun dia dah, dia tak berganjal lah. Macam kita lah saat nanti, jaga-jaga kita. Saat kita sakaratul maut, sekarang ni tadi ini tuan nak prepare bukan sahaja waktu kita hidup, kita nak pegang betul ciri ketuhanan, tapi saat sakaratul maut. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Battani dalam kitab dia. Imam Nawawi Al-Battani menyebut apa? Menyebut kalaulah manusia atau orang Islam yang tak mantap iman dia, bahaya di saat sakaratul maut. Kenapa? Kerana sakaratul maut ini kita bergelut dengan dua benda. Yang pertama ialah sakit nak mati, itu pada sakaratul maut. Yang kedua yang bergelut dengan apa? Kita bergelut dengan syaitan. Syaitan datang nak menggelincirkan akidah kita. Itulah dia datang dalam berbagai bentuk. Antaranya yang disebut oleh Imam Nawawi Battani, dia akan menyerupai orang yang kita kenal di atas ini. Dia menyerupai guru kita. Dan kata Imam Nawawi, dia boleh menyerupai Syekh Ash'ari atau siapa yang mengumpul ni? Syekh Imam Ash'ari, Imam Ash'ari yang kumpul ni, yang kumpul modul kita ni. Imam Maturidi dengan Imam Ash'ari, mazhab kita mazhab Ash'ari. Kalau dah Imam Ash'ari pun dia menyerupai rupa Imam Ash'ari, dia datang saat sakaratul maut, dia mengatakan aku Imam Ash'ari, dia merukul modul pengenalan terhadap Tuhan 13 ciri itu, semuanya tak betul. Tetap kita yang faham ini tak ikut dia. Kenapa? Kerana kita faham, bukan kita follow dia. Bukan kita follow Imam Ash'ari, kita follow ni adalah panduan dia. Tapi kita faham betul, dia hanya just panduan saja. Kalau kita follow berdasarkan apa yang dia faham, maka kita follow. Tak lepas lagi, ni kita nak nampak betul yang Allah ada sifat dia. Itu dia kena ada dalil. Maka Imam Nawawi Battani mengatakan jazam ini, maktab ini, kalau syaitan mengaku, syaitan kata semuanya tak betul, aku guru kamu, aku ajar itu semua tak betul, tetap kita pegang kemah, tak berganjal tentang ciri ketuhanan. Itulah dia pengakuan yang sebenar.
pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah, yang membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala. Mana pengakuan Allah Ta'ala? Seperti firman Allah Ta'ala, wal hajjul la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya Allah itu yang penhidup. Hayyu itu sifat bagi Tuhan. Batu dia kemudian Allah itu, yakni Allah ini nama bagi zat Tuhan yang bernama Allah itu, ciri dia ialah yang hidup. Ciri dia la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia. Melainkan dia, yang melainkan Tuhan. Kita yang ada sifat ketuhanan. Nama Tuhan kita ada sifat ketuhanan, kalau layak dipanggil Tuhan. Maka hendaklah berdoa. Berdoa di sini dengan maksud apa? Fad'u di sini dengan maksud hendaklah kamu beribadah akan dia, akan Allah. Hal keadaan kamu berdoa atau kamu beribadah itu dengan kelakuan ikhlas baginya, bagi Allah. Agama itu kenapa? Agama kita ini hanya ikhlas, bersih semata-mata kerana Allah. Apa saja agama kita, apa saja kehidupan kita, apa saja hukum yang kita buat, semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu maksud baginya agama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji-pujian itu milik bagi mana? Milik Allah Ta'ala. Ataupun dia panggil istiqam, berhak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam bagi lillah itu dipanggil lam lil milki, dan dipanggil lam lil istihqaq. Alhamdulillah. Puji-pujian itu milik siapa? Bukan milik orang lain, tapi milik Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Lillah dengan Rabb ni tempat dia turun memperkenalkan dia. Lillah tu dengan Rabb itu. Alhamdulillah. Siapa Allah? Dia cerita Rabbi, dia cerita dia. Lillah ini, Allah ini, Rabbi. Dia kata Tuhan, ataupun bahasa mana dia? Satu zat. Satu zat itu yang kita panggil zat apa ni? Yang kita panggil Tuhan kan? Lepas kita terjemah tu, kita tak terjemah satu zat. Kita terjemah Rabb ini, kita terjemah Tuhan. Alhamdulillahi. Semua puji-pujian ini milik Allah. Dia bercerita siapa Allah. Allah ini dia kata Rabbi, satu zat, satu diri yang kita panggil Tuhan. Nama diri itu kita panggil Tuhan, nama dia ialah Allah. Alamin, dia cerita Rabbul Rahman. Alamin, Tuhan itu yang menjadi pengurus ataupun pengelola kepada seluruh alam. Banyak alam ini. Sekalian alam ini semua dihandle, diurus, diselenggara oleh Allah Ta'ala. Jadi cerita tu. Maka iaitu di dalam ayat ini teranglah, maka nyata, iaitu maka nyata, yang teranglah di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ianya ya Allah itu tidak mati. Wallahu a'lam. Ini dia cerita ayat tersebut. Walhamdulillah berkaitan dengan dia cerita diri dia atau sifat dia, sifat yang ada sifat yang nama dia berhidup, yang tidak mati. Dan ayat lain dia combine lah, dan ayat lain yang berkata al hayy dan tidak yang itu dia combine dengan penhidup dan tak mati. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sambung bulan depan sifat baru, iaitu ciri ke-11 yang bernama Sam'u, artinya pendengar. Kita bincangkan bagaimana Allah Ta'ala ada sifat yang namanya pendengar.
mendengar dan dia berfungsi sifat dia ini, berfungsi untuk mendengar segala perkara yang ada. InsyaAllah kita akan kata sama basar ni dia lebih kurang sama. Kita akan ekspreskan sebab sama dengan basar dia dua ni dia satu konsep sahaja, terdengar dengan penglihat. Dapat satu, kedua-duanya kita boleh boleh ajak sama satu. Jadi payah sedikit tuan agak bukan complicated sangat, payah sedikit saja, itu kalam berkata. Sebab apa yang dari payah sebab kita tu terbiasa dengan kita ni bercakap ada suara, kita bercakap ada tulisan. Maka kita pun diingat Allah cakap dengan Nabi, Allah cakap dengan kita, ada tulisan juga, ada suara. Macam mana Allah cakap dengan Nabi? Tidak ada suara, tidak ada tulisan. Dia berbeza dari sifat perkata, dia bercakap. Cuma cakap dia bukan sama dengan kita. Itu yang ada. Ciri dia lain mudah saja. 13 ciri ni tuan yang dapat macam perlukan panggil fokus sedikit ialah sanad. Sebab tu malam ni dia jadi polemik di kalangan orang sarjana, di kalangan lekol Islam, dan dia berlaku fitnah yang besar kepada ulama-ulama besar. Saling Imam Ahmad dikurung di dalam penjara. Apa? Kalah saja. Ditangkap, dikurung, dan isu mengeluarkan pendapat berkaitan dengan alam. Supaya tapi juga apa yang buruk, apapun kita jangan dengar. Sebab kita terbiasa cakap dengar suara, faham. Allah cakap tak ada suara, tapi boleh faham. Itu pilih. Suara tidak ada, kalam pun tidak ada, huruf pun tidak ada, habis tulis, tapi boleh faham. Kita pilih. Itulah dia Allah Ta'ala kenapa kita. Jadi betul-betul itu tadi yang kata payah, sebab benar kita terbiasa dengan kalam itu. Nabi cakap, perempuan dia sering Nabi pun, Nabi Musa cakap. Nabi Musa cakap dengan Allah Ta'ala. Bukan makna jadi dengar perkataan Allah Ta'ala. Itu yang jadi yang kita perlu katakan. Quran itu, Quran itu kan perkataan Allah, kalam Allah. Pasal ditulis, itu yang jadi perbahasan. Kalau kita kata Quran itu bukan kalam Allah, tak boleh kafir. Kalau Allah, maka kita kata kalam Allah kan dapat tiada Abi Lahabin wa tabb. Bunyi itu bila kita baca kan bunyi Quran. Apa ni Quran? Kalam Allah. Kedatangan tu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-'ulama'i al-'amilin waj'alna min al-mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.